أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وإلى سادتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين وإلى حضرة جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا لمؤلفي رحمهم الله تعالى ولمشائخنا وللأستاذنا ولوالدينا وللأجدادنا ولجداتنا شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال الله تعالى وهو أصدق قائل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم معلم سليمان علمنا اللهم مفهم إبراهيم فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا وحكما وعلما وسخرنا مع داود الجبل يسبحنا والطير ولنا وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وارزقنا علما والحكمة والعمل بحق اسمائك يا كريم يا الله. اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin, ayah-ayahanda, ibu-ibunda sedang jemaah dimuliakan yang dirahmati Allah. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala pertemuan kita pada pagi ini dengan izin aturan pilihan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selagi dipanjangkan usia kita, dihidupkan kita hingga ke saat ini dalam nikmat iman dan Islam. Selagi dihidupkan kita setelah dimatikan kita pada malam tadi dengan kematian yang sebentar. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maha suci Allah Ta'ala yang berkuasa mentadbir sekalian alam dengan sebaik pentadbiran. Maka perbanyakkanlah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita. Selawat dan salam ke atas dengan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan terbuka pintu hati kita, rasa kasih, cinta, rindu dan sayang kita kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diakui kita sebagai umatnya, diberi kepada kita syafaat di akhirat nanti. Dihimpunkan kita mudah-mudahan bersama junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimasukkan kita ke dalam syurga Allah tanpa hisab dengan berkat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Habis. Kita sambung pengajian kita. Kuliah subuh kita pada pagi ini, kitab Jauharul Mauhub, kitab Jawi, muka surat 9, 5 baris daripada bawah. Bab ilmu dan ulama. Fadilat ilmu dan ulama. Bab yang pertama, kelebihan ilmu dan ulama. Kitab Rumi, ambil pada ayat ataupun hadis, naumul alimi afdalu min ibadatil jahili. Sabda Nabi, naumul alimi afdalu min ibadatil jahili.
Dia bukan pada awal dah, dia selepas daripada kita baca pada bulan lepas, kuliah lepas, Sayyidina Ali ditanya oleh 10 orang Yahudi satu soalan, tapi 10 orang yang bertanya. Lepas berkisah itu, kitab Rumi boleh tengok di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam naumul alimi afdalu min ibadatil jahili. Naumul alimi afdalu min ibadatil jahili. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidur orang alim itu afdal daripada ibadat orang jahil. Tidur orang alim afdal daripada ibadat orang jahil. Bukan artinya, maksudnya orang alim tu kena kuat tidur, bukan itu. Bukan kuat tidur. Jadi siapa yang kuat tidur tu mana orang alim dia tak? Bukan itu. Kuliah subuh pun tidur. Contoh dah. Alim bukan. Maksudnya apa? Tidur orang alim lebih baik daripada ibadat orang jahil. Pasal apa? Orang jahil beramal tanpa ilmu, amaluhu mardudatun la tuqbalu. Orang tu amalannya tertolak, tak diterima. Fa'alimun bi'ilmihi fakulu man bighairi ilmi ya'malu, amaluhu mardudatun la tuqbalu fakulu man bighairi ilmi ya'malu. Tiap-tiap orang yang beramal tanpa ilmu, amaluhu, amalnya mardudatun mardud la tuqbalu, tak diterima. Tak rugi. Jumpa kitab Rumi. Jumpa. Cari pada hadis naumul alimu afdalu min ibadatil jahili. Dalam bab ilmu dan bab yang pertama, kelebihan ilmu ulama. Jadi tidur orang jahil, nama ibadat orang jahil ni sebenarnya tak, kalau nisbahnya kita jahil, kita yang tak ada ilmu beramal, mengaji Al-Quran, beramal kita tanpa ilmu, maka amalan kita ni amalan yang tanpa ilmu, tak ada apa. Rugi. Kita semayang tanpa ilmu, semayang pada hukum syarak zahir sah. Kita bicara bab Isra Mi'raj malam tadi, semayang jaga kita ikut betul, kebetulan betul. Kebetulan yang kita buat tu betul. Kerana itulah kita buat daripada zaman dulu kan. Zaman dulu kita buat, apa nama, tok nenek kita ngajar gitu. Kita buat dengan semayang, dengan apa, betul. Tapi semayang, tapi jahil. Jahil. Kita baca Fatihah tu pun ikut dengar betul pula tu. Betul. Tapi tak ada ilmu tentang kesempurnaan, sah, batal semayang tu tak tahu. Fakulu man bighairi ilmi ya'malu. Tiap-tiap orang yang beramal tanpa ilmu, amaluhu mardudatun la tuqbalu, tak diterima. Sia-sia je. Balik pada Allah Ta'ala esok. Wallahu alam lah. Saya bukan menghukum, tapi itulah kaedah yang diajar pada kita oleh Nabi SAW. Disebutlah para alim ulama sebut dalam kitab, di antaranya Matan Zubat. Bagaimana pula tidur orang alim? Tidur orang alim lebih afdal daripada ibadat orang yang jahil. Pasal apa? Tidur orang alim tu tidur yang faham dia dengan tidur yang sunnahnya, tidur dengan adabnya, tidur dengan keadaan, dengan bacaan-bacaan yang diajar oleh baginda Nabi SAW dan sebagainya. Tidur tu dikira sebagai tidur yang mendapat pahala berbanding dengan ibadat orang jahil yang hanya sekadar buat tetapi tidak ada ilmu. Tu kata maksud tidur orang alim lebih baik daripada ibadat orang jahil. Habis. Itu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk pada golongan orang-orang yang jahil, keluar daripada kepompong jahil dengan ilmu. Habis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdala min an yusalliya alfan raka'atin tatawu'an. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa belajar satu bab daripada ilmu, belajar kemudian beramal dengan dia dengan ilmu, belajar dan beramal, atau tiada beramal, boleh jadi juga tak beramal tapi belajar dengan dia dengan ilmu tadi,
adalah ia terlebih afdal daripada sembahyang sunat 1000 rakaat, tetapi tak dapat tiada bagi hamba itu daripada beramal dengan ilmunya. Maksudnya apa? Orang yang kata Nabi, mereka yang belajar satu bab sama ada beramal ataupun tidak beramal. Ini dalam belajar saja lah maknanya. Dia ada bab belajar saja, ada bab dalam beramal. Jadi sebaik-baiknya mestilah belajar dan beramal. Sebab tu dalam Islam ni, ayah-ayah, ibu-ibu, sahabat-sahabat sedang jemaah dirahmati Allah Ta'ala, dalam Islam ni diajar tentang adab. Ulama-ulama dulu belajar adab 10 tahun, 20 tahun belajar adab. Belajar adab saja. Kita ni kalau faham tentang adab, hidup kita ni kira sejahtera lah. Itu cerita dia. Saya ambil contoh adab. 24 jam. Adab ketika kita tidur. Nabi ajar adab ketika kita tidur. Ini adab yang umum. Ketika tidur dengan berwuduknya. Kemudian nak baringnya macam mana. Kemudian kita, keadaan kita tidur. Kemudian berapa masa kita tidur. Bila terbaik untuk kita bangun tidur. Kemudian perlu apa pula selepas kita bangkit. Kemudian kita buat apa pula. Kemudian apa perlu kita buat. Nabi Allah Daud AS kalau malam tu dibahagi dengan 6 masa. Tidur sebahagian malam. Bangkit 2/3 akhir malam. Tidur semula 1/6 akhir malam. Tu kaedah Nabi Allah Daud. Rasulullah kata, aku puasa yang paling aku suka puasa Nabi Allah Daud AS. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian tidur yang paling aku suka adalah tidur Nabi Allah Daud AS. Nabi Allah Daud tidur macam mana? Dia bagikan malam tu dengan 6 masa, tidur sebahagian malam. Kemudian bangkit 2/3 akhir malam. Kemudian tidur semula untuk berehat 1/6 akhir malam. Kalau kita nak buat boleh lah. Tapi takut tidur-tidur tu al-ghuyub tu. Tak bangun lebuh tu. Bangun-bangun dah cerah lah. Apa orang tak azan ni bukan orang tak azan. Mika yang lebuh tidur. Jadi tu kaedah. Jadi tidur pula Nabi ajar keadaan kita tidur macam mana. Itu dalam bab tidur. Meringkasnya gitu. Bangkit daripada tidur, apa perlu kita buat? Nabi ajar ketika tidur, kita ni diikat oleh iblis dengan 3 ikatan. Bangkit daripada tidur, buka ikatan tersebut dengan apa? Alhamdulillah ketika kita bangun tidur. Jaga je dari tidur, jaga Alhamdulillah. Lupa baca doa bangkit tidur. Alhamdulillah ladzi at'amana wa saqana. Bolehlah juga. Walaupun baca doa lepas makan. Kira makan je dia. Yang penting Alhamdulillah tu. Bila sebut tadi Alhamdulillah, terbuka satu ikatan iblis kepada kita. Ni saya nak kaitkan adab dengan ilmu tadi ni. Lebih baik orang yang alim tidur ni berbanding orang jahil beramal tadi dengan ni belajar satu bab ni. Kemudian Nabi kata ambil wuduk. Bila ambil wuduk yang kedua, ambil wuduk akan terbuka ikatan yang kedua. Kemudian sembahyang 2 rakaat akan terbuka tiga ikatan. Pada hari itu kita tidak dihambat, tidak diikat, tidak dirantai oleh iblis 24 jam. Sebab pagi itu kita dah buka. Itu adab ketika bangkit daripada tidur. Itu Nabi ajar. Kemudian masuk dalam tandas dengan kaki apa? Kaki kiri tak masuk tandas tak? Kaki kiri. Kalau kaki kiri tak ada, tinggal kanan je. Macam mana nak masuk? Tak masuk sampai sudah. Sampai sudah tak masuk. Kaki kiri tak ada. Apa tidak lah. Itu adab dia. Ketika lompat lah, boleh juga lompat lah. Masuk dalam tandas macam mana? Nabi ajar sebelum masuk dalam tandas. Kalau nak buang air besar tu, jangan kamu bukakan dulu pakaian kamu. Melainkan di dalam tandas baru dah. Adab dia dengan tutup kepala, dengan masuk kirinya. Jangan tengok kemaluannya. Tu adab. Jangan tengok kemaluannya, jangan tengok najisnya. Itu semua adab. Bukan bab kata haram tak, tapi adab. Itu baru bab tandas kan. Duduk dalam tandasnya, jangan duduk terlampau lama kerana di rumah apa-apa yang tak boleh bersuara. Kemudian pegang kemaluan dengan tangan kiri, kemudian bergiam. Jangan menghadap ke arah kiblat, jangan membelakangi kiblat. Kemudian keluar daripada tandas dengan kaki kanan dengan doanya. Itu baru buat itu. Nak kabur adab tu. Sehinggalah adab yang paling berat, paling besar, seumpamanya adab ketika nak semayang. Dalam mengaji, dalam pengajian kitab, ada adab dia. Dalam masjid ada adab dia. Makan ada adab dia. Pakai pakaian baju ni ada adab dia.
Nak buka pun ada adab dia. Subhanallah, Islam cukup cantik. Tu kata Islam ni agama syumul. 24 jam ni kalau kita beramal, lebih baik orang yang ada ilmu, tidur dia ni lebih baik daripada orang jahil yang tak ada ilmu. Tu maksudnya, faham tak? Habis. Jadi, kalau belajar satu bab dengan adabnya, dan adab ilmu tadi ni belajar dan beramal. Adab ilmu tadi ni belajar dan beramal. Beramal pula ada adab tersendiri. Jadi adab orang yang menuntut ilmu kena beramal. Maknanya kita ni bukan dekat kita dengar kuliah subuh bagi halua telinga saja, tapi sebenarnya adalah ilmu yang kita ambil daripada kitab untuk kita beramal. Sama ada kita belajar dan kita beramal ataupun tidak beramal, kata di sini. Iaitu dia kata apa? Lebih afdal, lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat, yakni mana? 1000 rakaat bagi orang yang jahil. Itu maksud dia. Tapi secara umum tak sebut di sini orang yang jahil. Yakni 1000 rakaat orang yang jahil. Kaitkan dengan hadis tadi. Dia sembahyang lah, tapi dia ni jahil. Sembahyang, betul sembahyangnya. Ada pahala lah. Malaikat tulis lah pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala lah yang nilai. Tapi lebih baik orang yang belajar walaupun satu bab. Sama ada kita beramal ataupun tak beramal. Lebih baik kita belajar berbanding daripada kita sembahyang tak belajar pun. Sembahyang 1000 rakaat. Itu maksud dah. Jaga-jaga. Ada orang sembahyang ba'diyah asar. Dia bantainya ba'diyah asar. Tanya dia, sembahyang apa? Sembahyang ba'diyah asar, Ustaz? Alamak, kata. Ini cerita ni pernah berlaku ni. Ba'diyah asar. Sekarang kita tegur orang, macam mana nak tegur orang? Tapi kita kiah-kiah lah. Ba'diyah asar. Ikut-ikutkan, kita mula kita ni lah. Ikut-ikutkan, tak ada sebenarnya bayan asar. Kita tak nak aibkan dia. Sebab bukan budak kecil. Kalau anak kita, tak apa kita boleh cakap. Mana ada kau ba'diyah asar, pandai kamu lah. Boleh kita cakap macam je lah. Kalau kita cakap tu orang atas umur pada kita kena patut pandai. Adab juga. Adab nak menegur. Kalau dengar orang anak kita cakap lembut tak menjadi, itu tak beradab. Kena adab dia, kena tegas. Itu adab juga. Nak kabur kata, bahawasanya lebih baik daripada solat 1000 sembahyang sunat 1000 rakaat berbanding dengan orang yang menuntut ilmu adalah lebih baik daripada orang jahil yang sembahyang 1000 rakaat. Tak dapat tiada, kata musannif lagi. Tak dapat tiada maksudnya apa? Mesti bagi hamba itu daripada beramal dengan ilmunya. Tak dapat tiada orang yang menuntut ilmu kena beramal dengan ilmunya. Kerana banyak hadis yang mencela akan ulama yang tiada beramal. Dengan ilmunya seperti riwayat daripada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, berkata ia, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya orang alim apabila tiada beramal dengan ilmunya. Ni kena orang alim nak. Siapa yang ada ilmu, kita ni ada ilmu tak beramal dengan ilmunya. Ni Sayyidina Umar kata apa? Orang alim apabila tiada beramal dengan ilmunya, melaknat akan dia. Melaknat ni apa kata nak kata? Laknat. Orang Melayu pun sebut laknat juga. Mal'un tu asalnya daripada la'ana lah tu. Mal'un isim maf'ul, maf'ulun dilaknat. Melaknat ini bahasa Arab yang dimelayukan jadi melaknat. Mal'un, orang Melayu pun sebut mala'un, betul tak kan? Kita sebut kan? Kamu ni mala'un, betul. Sebenarnya jangan sebut perkataan mala'un tu. Tak elok sebenarnya. Kalam tu doa, perkataan tu doa. Bila kita kata dekat anak ke, kata dekat kena suami, kata dekat isteri pula lah, mala'un, betul. Mala'un tu maknanya dilaknat. Siapa yang melaknat tu? Kalau dia dilaknat, orang tu jadi mal'un, dia dilaknat, yang melaknat itu adalah malaikat dan Allah Ta'ala. Kena tinggi lah perkataan tu. Jangan kita mal'un, betul tak? Memang Arab dimelayukan jadi mal'un, dia mal'un atas wazan maf'ulun. Kalau ngaji sorab tu, fahamlah. Maf'ulun atas wazan maf'ulun, mal'unun, yakni maf'ulun dibuat. Kalau mal'unun dilaknat. Tak? Jangan sebut lah. Mala'un, semua ni mala'un. Jangan, semua mala'un. Kita duduk dikelilingi orang-orang yang kita sebut mala'un. Kita doakan supaya mereka dilaknat.
Oleh siapa? Malaikat Allah Ta'ala. Kita duduk dalam kalangan mereka. Tepiahnya kena kat kita juga. Itu berhati-hati tak? Baik, habis itu. Jadi melaknat, kata Sayyidina Umar, hadis Nabi SAW bahawasanya orang alim yang tiada beramal dengan ilmunya, melaknat akan dia oleh ilmunya. Ilmu tu laknat sendiri pada dia. Allahu Akbar. Dalam rongganya tubuh badannya. Dan melaknat akan dia orang alim tadi. Oleh tiap-tiap suatu yang naik atasnya matahari. Ni semua binatang-binatang dengan apa? Dengan tumbuh-tumbuhan melaknat. Yang naik atasnya matahari. Dan menyurat malaikat hafazah. Tiap-tiap hari di menteri atas suratannya ini hamba yang putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Orang alim yang tak ada ilmu dilaknat. Orang alim yang beramal dengan ilmu, binatang-binatang doa kepada dia. Tuan-tuan, orang alim, tok-tok guru ni yang kita sebut pada kuliah lepas. Kalau diberi lalu dikubur, terhenti azab kubur kerana lalunya orang alim. Tu. Tapi kita bila jumpa orang alim, tok-tok guru ni, kita caci maki standard gitu ya. Selamba je. Ya. Kita boleh kata orang alim munafik. Selamba. Ada satu tempat tu. Saya ni tukang baca kitab, tak ada ilmu. Bukan ulama, tak ada ilmu pun. Kita ni tukang baca. Tukang baca, faham tak faham Allah Ta'ala bagi. Dia pukul apa? Pukul rata semua. Dia kata, ustaz-ustaz yang ada ni semua munafik. Depan muka kita. Lepas tu nak mengaji dengan kita. La ilaha illallah. Handai. Pasal apa? Politik punya cerita. Politik. Ni ustaz-ustaz ni, ulama-ulama yang ada ni semua munafik. Dia sendiri baca Fatihah pun tak betul. Padahal dia mengaji dengan, minta maaf lah, dia duduk dalam kuliah saya tu, 10 tahun lebih ada. Saya tanya dia, terpaksa kita cakap kat dia, kamu ni mengaku tak saya ni guru kamu? Saya tak mengaku ustaz. Tak mengaku keluarlah daripada kuliah saya. Ustaz mana dah anak Allah saja. Tu kata jahil. Dalam kuliah, dalam pengajian, orang yang duduk di depan yang mengajar, adalah hak dia untuk dia halau siapa keluar. Lepas dia halau, balik, masjid perlu ada hak untuk halau dia keluar, jangan datang dah. Kan? Masjid kata ustaz jangan datang dah. Itu hak masjid lah. Waktu kuliah, tuan guru tu boleh kata, saya tak nak yang ada, tolong keluar. Dia boleh halau, tu hak dia. Tapi disebabkan kejahilan dalam bab adab menuntut ilmu, dia boleh kata ustaz-ustaz ni semua munafik. Sedangkan kelebihan ulama, kelebihan orang-orang alim, tok-tok guru ni, dia kata ulama. Tok-tok guru ni, para alim ulama ni, kalau lalu di kawasan perkuburan sekalipun terhenti azab kubur kerana lalunya orang alim. Kalau lalu di tepi-tepi sungai, ikan-ikan akan mendoakan bagi orang alim. Lalu dekat kita, kita maki pula maki. Allahu Akbar. Macam mana kedudukan kita di sisi Allah Ta'ala nanti? Sedangkan kita dah baca dah sebelum ni. Barang siapa yang memuliakan para ulama, berarti dia memuliakan, ingat tak? Rasulullah. Barang siapa yang memuliakan Rasulullah SAW, berarti dia memuliakan Allah Ta'ala. Dia sebut ilmu apa? Kalau dia sebut ilmu mantik apa? Berarti apa? Barang siapa yang memuliakan ulama, berarti dia memuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mafhum mukhalafah. Faham sebaliknya apa? Siapa-siapa yang mencaci maki para alim ulama, dia juga mencaci maki Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Apa kita nak bawa depan Allah Ta'ala esok? Itu adab tak? Sabit di sini. Orang alim yang tidak beramal dengan ilmunya, dilaknat mereka itu. Kemudian dia kata apa lagi? Hai hamba Allah yang mensia-siakan akan segala hak penghulunya. Hai orang yang tiada beramal dengan ilmunya, atas engkau laknat Allah. Maka apabila mati ia orang alim yang tidak beramal dengan ilmu itu, dicabut Allah Ta'ala akan rohnya atas ketiadaan syahadah. Susah nak bersyahadah. Ni dalam bab susah bersyahadah ni, kita tidak boleh menghukum terus siapa-siapa yang matinya susah nak bersyahadah, mesti dia dilaknat. Tak boleh. Tak boleh juga. Sebab dia rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi pada ilmu kita, bahawasanya kita jangan jadi orang yang alim tetapi tidak beramal dengan ilmu. Cerita dia. Dan diharamkan mati atas beriman. I'adzanallahu. Orang yang tinggal tak mau beramal dengan ilmu dia. Gugur. Tidak beriman ni bukan gugur iman sehingga keluar daripada Islam. Bukan. Diharamkan atasnya beriman. I'adzanallah. Yakni mereka ni mati dalam keadaan tak sempurna iman. Min dhalik.
A'adzanallahu min dzalik. Mudah-mudahan Allah Taala pelihara kita daripada demikian itu. Dan lagi sabda Nabi SAW, inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu ilmuhu. Artinya bahwasanya yang terlebih sangat manusia seksa pada hari kiamat. Maksudnya manusia yang paling kuat siksaan dia pada hari kiamat itu orang alim yang tiada memberi manfaat akan dia orang alim oleh ilmunya, yakni tiada mengamalkan dengan ilmunya. Meriwayatkan akan dia hadis ni oleh Tabrani dan Baihaqi. Nah, orang alim disiksa dengan siksaan yang amat dahsyat, lebih daripada siksaan orang yang awam. Sehingga dalam hadis Nabi sebut apa dalam hadis Nabi yang mafhumnya Nabi sebut, orang yang beramal, orang yang ada ilmu tidak beramal dengan ilmunya akan dimasukkan dahulu ke dalam neraka sebelum penyembah berhala. Orang yang dulu ni dia alim, kemudian dengan ilmu tadi ni dia berkata dengan yang benar tetapi dia tidak beramal dengan ilmu. Dia cakap betul. Dia suruh orang buat tapi dia tak buat. Dia melarang orang jangan buat perkara yang tidak baik tapi dia buat. Dalam hadis Nabi sebut mereka ni akan dilemparkan, diterebankan masuk ke dalam neraka sehingga jatuh ke dasar neraka, terburai perut mereka. Kemudian bangkit dalam keadaan terburai perut ni, pusing unggun api neraka ni, pusing. Sehingga ada di kalangan ahli neraka yang kenal dia, tanya pada dia, bukankah kamu ni dulu seorang da'i? Bukankah kamu ni dulu seorang ulama, seorang orang yang berilmu, yang bercakap tentang kebenaran? Bukankah kamu dulu di dunia begitu? Kata dia, benar. Akulah itu. Kata dia, kenapa kamu ni teruk sangat siksa ni? Kami, ibarat gitu, kami pun tak seteruk kamu ni. Kata dia, iaitu aku dulu di dunia bercakap, menyuruh orang melakukan kebaikan, tapi aku tak buat kebaikan. Aku mencegah orang daripada melakukan kemungkaran, tapi aku buat kemungkaran. Dia kata, nak kabur azab dia. Inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'u ilmu. Sesungguhnya tersangat pedih azab bagi manusia yang alim, yang tidak beramal dengan ilmunya. Dan lagi kata Ibn Ruslan dalam kitab Matan Zubat, wa alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'abdil wathan. Maka orang alim yang tiada mengamalkan dengan ilmunya disiksa akan dia dahulu daripada kafir yang menyembah berhala. Sebelum penyembah berhala masuk ke dalam neraka, dia telah dimasukkan terlebih dahulu. Siapa dia? Orang alim. Wa alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'abdil wathan. Ini disebut dalam kitab Matan Zubat oleh Syekh Ibn Ruslan. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan ada manfaat pertemuan kita pada kuliah subuh kali ini. Dapat ilmu, beramallah walaupun sedikit. Mudah-mudahan sentiasa kita beramal dengan ilmu walaupun sedikit, tetapi menjadikan kita hamba Allah Ta'ala yang terselamat daripada mal'un, dilaknat oleh Allah Ta'ala dan para malaikat, dan duduk di dalam jalan taat pada Allah Ta'ala dan rahmat redha Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Amin ya Rahim ya Rabbal alamin. Allahumma 'allimna ma jahilna fid dunya wal akhirah. Allahumma arfa'na bima 'allamtana. Allahumma akrimna bima 'allamtana. Allahumma salimna wal muslimin ba'idna min 'adzab, qaribna ila Rahman. جنبنا من الشيطان والمعصية. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ودنا الصراط المستقيم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم.